Tak apalah. Tuan-tuan dah baca ke belum? Tu saja nak tanya yang beli. Tak faham? Dah baca tak faham? Tuan-tuan, dia rupa-rupanya buku ni, kalau tuan-tuan faham ataupun tak faham pun tak apa juga. Tak betul? Buku ni hanya cerita tentang huruf dan baris sahaja. Huruf waw dan alif kat belakang tu apa tanda dia? Kalau jumpa satu kalimah dalam Quran, jumpa waw dengan alif di akhir kalimah, apa tanda tu? Itu adalah kata kerja. Tu aja. Kalau jumpa huruf ta baris atas, apa tu? Tu kata kerja. Okey tuan-tuan ya? Buku ni cakap pasal berapa perkara? 3 perkara saja. Isim, fi'il, huruf. Tapi tak apalah, sebelum tu supaya saya nak fahamkan pada tuan-tuan. Baik, sekarang ni kita baca Quran tak? Baca. Kita baca Quran. Tapi kadang-kadang kalau kita baca Quran, saya nak tanya beberapa soalan ni tentang Al-Quran ni. Baik, tuan-tuan baca Quran dengan bacaan apa sekarang ni? Itu dari segi bacaan. Baca dengan bacaan apa ni sekarang ni? Jawab seorang pun tak apa ya, jawab seorang. Fardu kifayah, jawab seorang, yang lain tak payah. Imam tak apa dah, imam dia tahu tak. Saya tanya tuan-tuan umur ni tahu. Imam tak apa dah, ustaz tak apa dah. Saya nak tanya tuan-tuan. Bukan ialah saja, bukan saja nak uji, tak ada dah tuan-tuan. Cuba cara kita kata tak pernah dah kita tertanya soalan, saya baca Quran ni dengan bacaan apa selama ni? Tahu ya? Bacaan tartil. Nah, sebab Allah minta dalam Quran warattilil Qur'ana tartila. Baiklah. Baik, cuma nak tanya soalannya, baca tartil tu ada berapa syarat untuk melayakkan kita ataupun bacaan itu dinamakan bacaan tartil? Nak melayakkan kita membaca dengan tartil 5 syarat ataupun 6 syarat. Baik, sekarang ni lengkap tak 6 syarat tu? Salah satu syaratnya ialah tadabbur ma'ani. Selain daripada kita kata makhraj dengan sifat. Tahu ya? Mesti sempurna makhraj, mesti sempurna sifat. Maka itu satu syarat. Nampak tuan-tuan ya? Baik, salah satu syarat yang paling tinggi untuk melayakkan kita bacaan kita itu dikatakan bacaan tartil, iaitu tadabbur ma'ani. Kita kena renung dia punya maksud, dia punya makna ayat itu ataupun kalimah itu. Baik, persoalan sekarang bagaimana kita nak renung kalimah itu kalau kita sendiri pun tidak tahu kaedah apa yang berlaku pada kalimah itu. Kalimah itu kalimah apa yang kita nak renung? Isim ke? Atau fi'il? Atau huruf? Sebab Quran ni tuan-tuan, sepanjang mana ayat sekalipun, dia tersusun daripada 3 aja. Isim, fi'il, haraf. Isim, nama. Fi'il, kata kerja. Haraf adalah huruf. Sebab tu saya tanya, ada beberapa tempat saya tanya soalan. Baik, tuan-tuan baca Quran ke? Dia kata, ya ustaz. Puan-puan baca? Ya, baca. Saya nak tanya, kalau kita baca innal lazina kafaru, inna tu nama dia apa? Kalau hukum bacaannya, dia panggil wajib al-gunnah. Okeylah, kita tahulah tuan-tuan ya. Baik. Kafaru, inna tu wajib al-gunnah. Inna tu kalau nak faham, nama dia apa? Baik, kafaru tu kalau kita terjemah orang-orang kafir. Tapi kalimah kafaru tu kalimah apa? Kemudian waw dengan alif ke akhir tu apa? Maka ramai tak boleh nak jawab. Bila mana tak boleh nak jawab? Ya ke baca Quran tak boleh jawab ke? Ke baca apa? Macam puan-puan baca buku resepi tak? Kalau saya tanya boleh jawab tak? Ke tak boleh juga? Baca buku resepi, baca buku memasak pasal apa? Tom yam. Tahu? Tahu dah sebab baca buku pasal tom yam. Ni baca buku pasal tom yam, orang tanya tom yam tak tahu. Macam tuan-tuan baca paper lah, mesti tahu tajuk apa hari ni. Hari ni rupa-rupanya ada seorang tu nak tukar jantina, tak begitu? Tahu tak ni? Nah, yang kat Terengganu tu dia pergi potong kat Thailand. Waktu jangan tuan-tuan akhir-akhir zaman ni tolong teliti sikit nak pilih menantu tu. Tengok muka memang cantik lah, rupa-rupanya jantan. Saya ada seorang kawan tuan-tuan masa kecil dulu, tapi masa banyak kira. Masa kecil dulu tuan-tuan sekalian, tapi dah 20 tahun dulu dah. Bukan 20 tahun, 30 tahun dulu dah. Satu kali balik kampung, ingat nak pergi jumpa dia.
Dia masing-masing dia aliran lain, kita aliran lain. Pergi jumpa mak dia kata, Allah nama apa tuan-tuan tak ingat. Dia kata dia tak ada sekarang ni duduk kat rumah. Habis dia duduk kat mana? No, duduk kat apa, Bangkok, Thailand. Saya kata dia buat apa kat sana? Oh, dia sekarang masyhur di sana. Saya kata ada gambar dia tak? Dia pun bawa album. Tengoklah tuan-tuan, tengok. Adalah gambar perempuan-perempuan cantik dalam tu. Ya. Saya kata mana gambar dia? Dia kata tu lah yang duk tengok tu. Yang mana satu? Yang paling cantik tuan-tuan dalam gambar tu. Rupa-rupanya dia menang nombor 1 Ratu Maknyah di Thailand. Oh cantik tuan-tuan, dia cantik. Kalau bawa ke sini memanglah tengok. Ya. Tuan-tuan pernah dengar orang tengok cerita, pernah dengar cerita tengok perempuan cantik ni kat negara Arab. Tapi biarlah tu cerita lah, biarlah tuan-tuan, nanti tak habis pula saya nak hurai malam ni, tak buka lagi ni mukadimah malam ni. Okey ya. Nak cakap ramai sekarang ni dah pergi tukar jantina di Thailand. Apa nak jadi dengan Malaysia? Rakyat di mana yang tak kenanya? Sekarang ni pelajar pukul kawan dalam kawasan sekolah aja. Apa nak jadi ni? Di mana silapnya? Tak payah cerita banyak lah tuan-tuan. Dia cerita banyak sangat. Kadang-kadang kita pun malu nak cerita. Pelajar berzina dalam store sekolah aja hari ni. Nak cakap apa? Apa yang tak kena hari ni? Apa yang kita nak bangga dengan hari ni? Sistem apa yang kita boleh berbangga hari ni? Sistem pendidikan? Nak bangga dengan apa? Nak rasa selesa macam mana hari ni? Hari ni orang boleh datang masuk dalam rumah kita, orang boleh bunuh isteri kita di saat kita tidak ada di rumah. Di mana maruah kita? Di mana keselamatan yang ada dalam rumah kita? Kalau letak isteri kat rumah pun belum tentu selamat. Nak letak kat mana? Kat Tesco ke? Itu lagi tak selamat tu. Duit tak selamat. Nampak tuan-tuan? Apa lagi yang kita bangga? Lepas tu persoalan sekarang ni, masalahnya boleh jadi, masalah wallahualam tuan-tuan, boleh jadinya persoalan umat Islam pada hari ini tidak mahu rujuk Quran, tidak mahu memahami Al-Quran, sekadar baca saja Al-Quran. Tapi Al-Quran ini tuan-tuan sekalian, kalau kita nak faham memang dia kena ikut kaedah. Dan kaedah dia tuan-tuan paling mudah saja. Ya 3 perkara saja kita boleh belajar daripada kaedah Quran. Dan sebagaimana saya maklumkan pada tuan-tuan ya, ataupun tak tahu lah saya bincang dengan ustaz ke, ataupun saya datang sekali, saya bentang semua sekali satu hari. Ya. Kalau malam ni tak sempat ni dah. Ni tak buka lagi mukadimah baru ni. Ni baru nak buka ni. Okey tuan-tuan. Ya, cuma tolong saya ulang lagi sekali bahawa kalau kita kena faham Quran, kita kena belajar sedikit kaedah Quran. Tuan-tuan, malu